Kembali dalam Ismunyo, baru-baru ni viral tentang kisah Wayfair.com, iaitu menjual barang-barang perabot dan juga bantal dan juga bermacam-macam lagi seperti website Lazada, Shopee begitu. Tetapi apa yang mencurigakan anonymous people ataupun ramai pengguna-pengguna internet sekalian alam, di mana mereka menjual kabinet ataupun pillow yang berharga tidak masuk akal, iaitu sekitar $9,000 hingga $20,000, dan kabinet itu mengikut saiz. Kemungkinan besar saiz itu mengikut, tidak tahulah, tetapi kabinet itu hanyalah kabinet bodoh, iaitu kabinet besi yang seolah-olah macam kita duduk di asrama, yang sebenarnya harga kabinet itu hanyalah 300 hingga 500 ringgit. Dan apa yang lagi mencurigakan, bila mereka menamakan kabinet itu sesuai dengan padanan gadis-gadis atau yang hilang. Ini merupakan satu teori yang diberikan ataupun konspirasi, menjadikan Wayfair ini merupakan tempat untuk mereka melakukan aktiviti child trafficking dengan menggunakan nama-nama storage kabinet ni, dengan menjual harga dalam sekitar RM50,000 hingga RM100,000, seterusnya dihantar melalui online. Contoh almari yang dijumpai iaitu Samyah 5 Shelf Storage Cabinet, dan Samyah tu pun Desperate Search for Missing Girl, yang sebenarnya nama Samyah itu, nama storage Samyah itu, dan mereka pun cek bahawa ada gadis yang hilang bernama Samyah berumur 14 tahun. Dan bukan saja itu, tetapi banyaklah konspirasi yang mereka sendiri keluarkan. Sebagai contoh, macam dari segi Wayfair itu, a homeless child. Fair dalam maksudnya the price charged to transport a person. Maksudnya diorang cuba hantar kanak-kanak dan menculik kanak-kanak itu untuk dihantar ke tempat orang yang membeli kabinet tersebut. Kemungkinan besar bukan sahaja konspirasi terhadap kabinet tu, tetapi pengiklanan ni, cara dorang punya promotion tu pun sangat pelik. Ini tidak tahulah betul atau tidak, mungkin ini ialah plastik lah juga. Mereka juga menjual simple desk yang berharga $16,000 yang memang tidak masuk akal langsung lah harga dia. Dan ini juga yang pernah berlaku, konspirasi teori ini, yang dimana dorang menjual hand knotted mahal red 1990s yang berharga $600 yang sangat tidak masuk akal, dan namanya ialah Amaria. Dan ini juga apa yang telah berlaku kepada Amaria Hall, hilang pada tahun 2019 yang berumur 16 tahun, dan stok hanya satu disebabkan hanya satu yang mereka berjaya colek. Itu merupakan satu teori lah. So sebenarnya human sex trafficking victim ni berlaku dalam masa setahun lebih dari 600 hingga 800,000 orang sebenarnya. Dan BBC sendiri ada bagi tahu bahawa Wayfair konspirasi teori ini adalah benda fake news, tetapi sangat mencurigakan bila ditengok semula. Bukan sahaja cerita daripada Samyah tu, tapi banyak juga konspirasi teori kepada Azalia Storage, Platefile, Ellison, Annabelle, dan nama-nama semua tu nama-nama missing child. Dan kabinet ni tengoklah harganya dalam 10,000, 8,000. Neria Yaritza, yang ini merupakan Yaritza Castro yang hilang pada 10 Jun 2020, dan nama kabinetnya dinamakan sebagai Yaritza Storage Cabinet yang berharga sekitar 13,000. Maksudnya harga perempuan ni dalam RM40,000. Ini pula bantal yang dijual pada harga $10,000 yang memang tidak masuk akal langsung. Sedangkan kalau kita nak print sign tersebut pun macam berapa ringgit je pun kan. Maybe bantal ni dalam 50 hingga 100 ringgit kalau beli di IKEA. Dan nama tersebut ialah Tori Dunning, dan ini merupakan dia punya bantal, Dunning Zodiac Sign Astrological Constellation Personal Throw Pillow. Ini pula Duplessis Zodiac Sign Pillow, dan missing child ni ialah pada umur 13 tahun, iaitu Samara Duplessis. Dan salah satu lagi konspirasi teori daripada Wayfair ini, iaitu di mana kemungkinan besar cara dorang traffic children itu melalui tunnel-tunnel yang sudah abandoned ni. Ini merupakan ada satu Twitter orang ni, di mana dia cek di antara Wayfair office kepada Bolston Street ni. Bolston Street ni bahagian bawah dia ialah tunnel yang sudah abandoned, so mengambil masa dalam 10 minit. Sebenarnya tidak jauh daripada tempat tu. So kemungkinan besar dorang akan transport kes-kes kanak penculikan tu di dalam tunnel ini. Dan ini merupakan tunnel yang diambil pada tahun 1898. Tidak tahu macam mana rupa dia sekarang ni. Dan ini dikatakan sebagai abandoned tunnel yang connected di antara lain-lain punya tempat subway ni. So kemungkinan besar diorang menggunakan tunnel ni untuk transport children tersebut. Itu kita tidak pasti, tetapi ini merupakan teori yang dikeluarkan oleh salah seorang pengguna Twitter. Tapi ada juga yang mengatakan bahawa Wayfair ni is not involved in sex trafficking. Kononnya lah, seperti IKEA yang menjual barang-barangnya yang terlibat, macam contoh barang-barang tersebut mempunyai nama-nama yang sama dengan nama-nama manusia biasa. Tetapi yang peliknya Wayfair ni, walaupun menggunakan nama-nama orang, tetapi kenapa dijual pada harga yang sangat tinggi? Itu yang orang question sebenarnya. Walaupun banyak pihak ataupun banyak news yang bagi tahu everything is a fake news,
ataupun semua ni sebenarnya salah ataupun memang konspirasi ni tidak betul daripada WeFace sendiri, tetapi apa yang orang lain cuba untuk terjas, cuba untuk cari itu memang sangat kenal lah dengan WeFace dan juga sex trafficking ni. Cuma dari segi kesahihan ataupun benda ni betul ataupun tidak, itu kita pun tidak pasti, sebab secara theoretically benda ni 80% betul. Dan menjak kes itu viral, semua kabinet-kabinet serta pillow yang dijual pada harga yang sangat tinggi itu pun di-remove oleh WeFace. Tidak tahu kenapa di-remove. So itu saja episod kali ini. Thank you very much for watching.